Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kembali lagi di podcast Azam Kelantan bersama dengan saya Nizam Muhammad dan saya Adib Faisal. Dan diskusi ini bukan hanya kita dua orang sahaja. Kita masih lagi alu-alukan kalau ada hok nak join sama discuss, ada ataupun ada nak propose tajuk, boleh je. Sebab di Azam Kelantan ni ialah podcast yang nak angkat suara dan perbincangan rakyat Kelantan secara khususnya. Sebab tu kita kata kita tidak terikat nak antara kita dua orang je. Ya, betul. Kalau ada boleh drop komen ke gapo ke, boleh hashtag Azam Kelantan, ada tajuk yang bagus, ada discussion yang bagus, boleh. Kita boleh pelawak anda bersama di kursi ini. Kerana perbincangan rakyat Kelantan ni tujuannya ialah untuk nak membentuk satu keazaman untuk berubah ke arah kebaikan bersama. Gitu ya, Adib? Ya. Kita di Azam Kelantan ni kita nak mendigitalkan perbincangan harian rakyat di Kelantan, terutamanya tentang isu-isu semasa yang berlega sekitar kita ni, sekitar rakyat negeri, untuk tontonan anda semua. Tak kiralah anda berada di mana dan anda berada di waktu yang mana. Jadi Azam Kelantan ni boleh diikuti di YouTube, di Spotify, yang mana link untuk dua-dua saluran ni kita akan sertakan dalam description di bawah ni. Yang penting jangan lupa untuk like, follow dan subscribe kami di YouTube dan juga di Spotify. Tapi kalau anda ada posting anda sendiri di Facebook page anda ke, di TikTok anda ke, dan nak kami bincang bersama, letak hashtag Azam Kelantan, kami akan track, kami akan trace, kami cuba cari, insya-Allah. Ya. Baik. Jadi macam mana dah puasa, sebab apa kita kata podcast ni bersiaran di bulan Ramadan. So setakat mana berkenaan dengan puasa yang sudah berlalu beberapa hari? Alhamdulillah, Ramadan ni kita rasa amat bersyukur. Pertama sekali peringkat saya sendiri, kita dapat meluangkan lebih banyak masa dengan keluarga berbanding dengan mungkin masa dahulu bila terlibat aktif dalam politik dan sebagainya, kita kurang masa. Tapi alhamdulillah sejak akhir-akhir ini bila kita tidak lagi terlibat dalam arus perdana politik, arus perdana ni, jadi kita banyak masa untuk kita bersama dengan keluarga, meluangkan masa untuk menambah amal ibadah di sepanjang bulan Ramadan ni. Nizam pula macam mana? Saya seperti setiap tahun bulan puasa, selain daripada engage dengan keluarga, makan colek dengan saya, colek kering, colek kepuk, gapo semua tu, juga dengan melalui NGO kita terlibat dalam menyalurkan bantuan, khususnya dalam negeri Kelantan ni lah. Dan kita pun ada terus menerus untuk tahun ni juga, sebab kita direzekikan untuk sambut bulan puasa dengan rezeki yang tidak banyak tetapi mencukupi. Tetapi begitu juga dengan orang-orang lain yang mungkin tidak bernasib baik. Ya. Jadi mana kita boleh hola, kita hola. Mana kita boleh kita bantu, insya-Allah. Baik. Jadi bila kita sebut berkenaan dengan puasa ni, dan antara yang menjadi kegelisahan jugalah berkenaan dengan anak perantau ni. Nizam kerja di KL kan? Saya kerja di KL. So nanti nak menjelang hari raya ni macam mana? Balik dengan apa biasa? Saya balik dengan bas. Balik dengan bas. Ada beberapa keadaan yang dalam perjalanan kerja pas saya, kerja saya tertentu tu dibenarkan untuk work from home. Jadi saya akan tidak dalam office awal. Maksudnya dalam seminggu, dalam 10 hari sebelum nak raya tu, saya sudah ada di kampung dan work from home daripada kampung. Tapi ada keadaan tertentu di kerja pas tertentu yang kena berebut tiket bahnya, kena balik naik motornya. So setakat ini pegangnya kata kelik naik bah lah. Okey. Apa nanya tu? Okey, kita nak tahu tu sebab sebagai seorang yang selalu kita kata menggunakan perkhidmatan bas ni, sejauh mana Nizam lihat the facility, terutama sekali stesen bas di Kelantan ni, yang mana kita di Kelantan ni tersohor dengan stesen bas sementara yang dah mencecah, saya rasa mungkin
10 ataupun lebih dah. 10 tahun ataupun lebih dah. Yang mana ada setengah-setengah yang buat baru-baru ni hari tu masa kecoh pasal tapak warisan UNESCO tu, ada siapa buat meme bahawa mana dia tunjuk letak gambar terminal bas di Tesco tu sebagai tapak warisan negeri Kelantan. Mungkin itu menggambarkan bahawa agak lama lah usia tapak warisan. Jadi lekat di mulut pula dah. Agak lama terminal sementara tu ada agak lama. Jadi padahal kita dah tahu sekitar tahun 2020 ataupun awal pada tu telah dinyatakan bahawa nak dibuat satu terminal baru untuk stesen Bah Express yang dipanggil sebagai KB Central. KB Central Tunjung lah. KB secara tepat, spesifik tepat dia tu duduk mana. Jadi bagi seorang yang selalu guna perkhidmatan bas ni, apa pandangan Nizam terhadap perkara ni? Saya sendiri pun tertanya-tanya apa progres terkini KB Central. Bukan kita nak belorak gaduh. Kita tak ada okey, kita okey je. Dan sebenarnya bila kita soroti kenyataan daripada pimpinan kerajaan negeri pada penggal sebelum ini, iaitu Menteri Besar Datuk Ahmad Yaakob, Ustaz Datuk Ahmad Yaakob menyatakan bahawa KB Central di Tunjung akan beroperasi pada 2026, dijangka beroperasi pada 2026. Dan bila kita tengok lokaliti ataupun spesifik tempat tu sendiri, dia ada kaitan dengan pembinaan ECRL. Jadi tak adalah kata kita rushing, tapi bila diumumkan kata akan dibinanya KB Central di Tunjung yang selaras dengan ECRL, dia timbullah pengharapan baru bagi saya sendiri yang pernah sampai satu peringkat setiap minggu balik. Bagi tempoh 2 bulan berturut-turut. Jadi mungkin pada orang yang seusia saya tu pandai-pandai dah kita nak jaga diri. Tapi bagi masyarakat, bagi golongan mahasiswa ataupun wanita pelajar sekolah yang merantau dan kemudiannya nak balik, dia ada beberapa isu yang melibatkan keselamatan, khususnya apabila bas tu tiba di waktu dini hari. Paling awal yang saya pernah naik bas sampai di Kota Baru pukul 3.45 pagi. Wow. Tu paling awal lah rekod saya setakat ni. Kalau naik bas pukul 9.30 di Kuala Lumpur tu. Ya, pada saya tak timbul isu tu. Sebab terminal bas Tesco dekat dengan rumah saya. Saya mungkin boleh minta ahli keluarga saya untuk bagi ambil. Yang mana selama masa tu macam tu. Tapi bagaimana pula dengan orang-orang hak mungkin jauh dan sebagainya, ataupun golongan wanita, golongan remaja yang balik daripada kampung ataupun bersedia nak masuk kampus semester baru tapi sapa gelap dan sorang diri dan sebagainya. Jadi concern dia terhadap keselamatan lah. Sebab kalau kita tengok di stesen bas sementara kita di Tesco tu, dia suasana tempat tu agak terbuka. Mungkin 10-20 tahun dulu, sebab saya pernah bersekolah di asrama penuh, memang di Taipei, memang kita ada pengalaman masa form 2, form 4, form 5 tu berulang alik dengan bas. Tapi masa tu saya rasa isu keselamatan ni bukanlah satu benda yang kita kata yang berat sangat. Masa tu mak ayah pun tak ada masalah untuk melepaskan anak dia naik bas jauh-jauh gitu. Tapi rasa kalau masa tu kita kata pelajar-pelajar sekolah pun pergi sekolah dengan basikal lagi. Tapi sekarang ni kita walaupun sekolah tu jarak 1 km daripada rumah, tapi saya tak rasa ramai mak ayah yang sanggup benarkan anak dia naik basikal. Apatah lagi kalau yang jauh pasal naik bas ni, saya rasa mungkin mak ayah ni rasa kebimbangan ibu bapa terhadap keselamatan anak ni lebih berbanding dengan satu masa dahulu lah. Kalau bila sapa waktu pukul 3 pagi, pukul 4 pagi saya sembah, kalau pula ada masalah nak menghubungi ibu bapa nak sampai dan apa semua, satu kebimbangan lah yang timbul di peringkat
ibu bapa ni terhadap keselamatan anak-anak dia? Okey, itu dari sudut isu keselamatan. Sebab tu apabila diumumkan kata nak buat KB Sentral Tunjung tu dengan bangunan yang mungkin lebih tertutup dan sebagainya bagi anak-anak Kelantan di perantauan lah, yang seumpama saya macam contoh kata naik bas daripada Kota Baru pergi ke TBS, pergi ke Shah Alam, pergi ke Seremban. Bila ada terminal yang tertutup macam tu, maka dia safe sikit. Selamat. Ada tempat semaya yang dia boleh jadi tempat berehat. Yalah, kira apa tu, terminal Tesco ni pun ada surau. Ada surau. Tapi kalau macam contoh nak duduk saja-saja, ataupun macam contoh kata saya sendiri, kadang masa tu kita nak utilize, nak tunggu ada bas, nak tunggu ada ni, kita nak buat assignment kita, nak buat kerja kita. Tapi apabila tempat yang begitu terbuka dengan barang-barang macam tu, jadi kadang buka device tu jadi risiko. Ada orang nak mari pick up ke gapo senjoh bit, kita pun tak tahu. Orang nak buat jenayah ni kita tak boleh nak baca. Terbantuklah rasa nak buat kerja apa semua tu, duduk jangan tengok keliling. Lain kali duduk main guna device yang lebih kecil lah. Benda-benda gitulah. Sebab tu saya berharap sangat kalau macam apa tu, terminal bas KB Sentral di Tunjung tu dapat terlaksana sebab dia melibatkan ni. Cuma bila sebut pasal apa progres terkini, jadi satu tanda tanya yang sangat besar yang kita ni. Itu satu. Yang kedua, imagine lah orang yang terlepas bas. Contohnya dia turun, dia tak ada niat nak turun dekat Kota Baru, tidak niat nak turun dekat Tesco. Saya ada kes junior saya yang rumahnya di Kerai. Jadi tapi bas ekspres hok daripada Kuala Lumpur nak turun Kerai tu hanya ada beberapa provider ataupun syarikat bas je hok berhenti. Dia pilih bas hok berhenti dah. Tapi naik bas pukul 9 tuang gatuk. Dia lah dah munggu kerja sehari. Ada orang hok jenis pesek, hari ni dia kerja sehari, malam naik bas. Lepas tu expect nak turun di Kerai, nak turun tengah jalan, ataupun nak turun tengah jalan, tuangnya tak khabar mama tidur, raik perak. Pas sampai di Tesco, dia nak balik macam mana? Ada mutiara bas desa. Tapi isu yang timbul juga dekat Tesco ni ialah bas mutiara rentah desa tak masuk. Oh, tak masuk? Tak masuk. Okey, kalau penonton kata ada bas masuk, royak, boleh drop komen. Tapi yang dia komplain sebab dia tunggu, dia sapa tu pagi, dia maya subuh, dia sapalah matahari naik cerah. Dia tunggu tak sapa-sapa. Bila dia tanya dekat kaunter-kaunter bas, dia kata bas Mutiara Rentah Desa tak masuk. Ngelah kali dia kena jalan daripada apa tu hentian bas Tesco tu pergi lu jalan besar dekat cabai Pak Telipuk. Jauh. So bila dengan jarak yang sebegitu rupa, nampak kata kalau dalam episod sebelum ni kita cerita pasal sistem bas rentas daerah yang tidak integrasi dengan smartphone, dengan telefon, dengan Google Maps dan sebagainya. Ini tidak integrasi dengan tempat-tempat yang dah memang jadi tempat berhenti orang awam. Sepatutnya kena ada lah tempat lagu tu. Yes. Saya ingat saya dulu masa SKMK dulu ada bas daripada stesen bas ekspres di Tesco ke stesen bas ekspres stesen bas di Kota Baru, di tengah bandar. Memang ada bas tu memang daripada bas Paksen. Bas tu memang berlalit situ je. Dia ada jadual, saya tengok berapa jam sekali, tapi memang ada untuk bawa orang-orang yang turun di stesen bas ekspres ke pusat bandar. Rupanya tak ada lah ni. Tak ada. Dan bila saya tengok apa tu skedul bas Mutiara Rentah Desa, yang saya nampak lah, saya nampak bas paling awal pukul 7.30 gitu. Adib nampak macam mana? Dia ada bas ni setengah, tapi kalau dalam konteks junior tadi nak pergi Kuala Kerai tu, memanglah kalau ikut jadual ke Kuala Kerai tu memang bermula 7.30 pagi lah. Jadi kalau orang lepas bas sampai pukul 5 pagi je, teh nunggulah jawab dia. So itu yang kita kata dia jadi persoalan besarnya dalam keadaan stesen bas yang sementara ni pun dia kena ada perkhidmatan yang ataupun fasiliti bas yang membolehkan dia berhubung antara ini
Dia kena interconnect lah sistem bas tu. Tak boleh lah. Mungkin tak tahulah, mungkin pihak berkuasa ni mengharapkan ada taksi, ada e-hailing apa semua, tapi kita kena ingat tak semua penumpang bas tu yang mana siapa di terminal bas tu ada, kita kata ada kemampuan keuangan untuk menggunakan perkhidmatan taksi. Kena taksi dini hari ni ingat memang dabah lah. Kalau saya rekod saya setakat ni daripada Tesco pergi ke rumah dekat area Wakajaya tu, naik apa tu e-hailing lah, di waktu dini hari 45 ya. 45 e-hailing bukan private ni. Bukan private. Oh. E-hailing 45 ya. Jadi apabila ada patut tu maksudnya ada tiket yang ataupun kita kata rate yang di generate lah. Tapi kalau taksi kita tak tahu kata berapa harga yang nak bui. So itu yang saya kata, kalulah kata boleh ada bah rentah desa yang tunggu di sini lah. Tunggu mungkin dia start operate dalam pukul 6 ataupun pukul 5.30. Lewat sikit pun tak apa, tapi at least ada benda tu. Penting bagi saya ada dulu. Jadi waktu kalau tidak awal sangat pun 6.30 lepas subuh tu kita kata acceptable dah. Dan bila saya tengok infografik apa tu dikeluarkan sempena dengan pelancaran KB Central tu, macam dia ada dua section. Satu hok bah express, satu lagi hok bah rentah daerah. Hok tu yang kata tertunggu-tunggu, tapi dalam masa yang sama nak tunggu tahun 2020 ni, lo ni tahun 2024, kalau boleh ada sistem yang sebegitu rupa juga, ada bah rentah daerah cedek sini pukul 6.30 ke gapo, dia mempermudah ke orang lah, khususnya golongan pelajar universiti yang bagi belajar di Kelantan ni, bagi belajar dekat area Kota Baru ni. Ya. Universiti pelajar sekolah asrama penuh. Di daerah-daerah lain pun saya dah nampak macam dia hentian bah dia lebih kurang lah. Okay. Ada serta-serta kawasan tu cerah, bila okey lah. Jadi maksudnya bagi penumpang single, kaum wanita, remaja ataupun belia ni dia selamat sikit. Tapi bagaimana pula perkhidmatan awam, maksudnya kita di sini kalau kita nak ada bah rentah daerah, sana pun kalau boleh ada jugalah. Moleknya ada lah. Takkan kita nak mengharapkan taksi private sapu sampai bila-bila. So gitulah. Jadi bila kita sebut pasal KB Central ni, adik ada apa-apa maklumat tak pasal KB Central? Apa status dia lah ni? Dia KB Central ni dia payah kita nak ulah. Sebab maklumat yang kalau kita buat carian tu, maklumat tu sangat terhad. Yang jelasnya kita tahu adalah KB Central ni dia 2 kali dah pelancaran. Jap. 2 kali lacah. 2 kali lacah. Dia lacah pertama pada 2022. Lepas tu dia lancar sekali lagi pada 2023. Kali ikut 2022 tu dia jangka siap 2025 lah. Apa jadi dengan negeri kita ni? Habis benda buat pelancaran 2 kali. Tahun melawat Kelantan buat tahun melawat Kelantan okeylah, pelancaran dan pelancaran. Okey lagi. Tapi KB Central ni pun buat 2 kali pelancaran ni gua sebenarnya. 2 kali pecah tanah. Wallahu alam lah sebab apa, tapi yang jelasnya progres tu kita tak nampak. 2 kali lacak pun tak tahulah dia mana kita tak nampak walaupun satu tiang pun naik lagi. Tak ada lagi setakat ni. Satu misteri besar tu sebenarnya. Jadi disebabkan dia jadi satu misteri besar, jadi kita nak recap balik lah apa yang berlaku. Saya ambil yang paling terdekat lah sebenarnya. Yang paling terdekat. Saya ambil pelancaran kedua lah. Sebab pelancaran pertama tu tidak dikenal pasti kata projek ni ialah projek kerjasama antara kerajaan negeri dengan siapa. Dengan siapa? Tak dinyatakan. Seingat saya begitu. Tapi pelancaran kali yang kedua tu dijelas-jelas ia melibatkan kerjasama antara kerajaan negeri dengan Widak Group. Ni saya petik daripada siaran media, saya petik daripada The Star yang bersiaran pada 12 Mac 2023. Ni kita hendak fakta sebab sebut benda-benda gini dah. Betul.
So kalau ikutkan maklumat ni disebut bahawa syarikat Wydad melalui syarikat SPV, Special Purpose Vehicle, iaitu Innovative City Holdings Sdn Bhd, akan membangunkan dan mengoperasikan KB Sentral, yang mana kenyataan ini disebut oleh Menteri Besar Kelantan pada waktu itu, pada penggal lepas, iaitu YB Ustaz Datuk Ahmad Yaakob. Tapi saya cubalah soroti berita-berita sama ada daripada akhbar bahasa Inggeris ataupun portal berita dalam bahasa Melayu. Kita dapati tidak disebut bahawa akan mula dibina pada bila. Oh, tak ada sebut ni. Dia mention gini, kerana saya petik daripada buletin utama, yang disebut ialah pembangunan KB Sentral ialah seiring dengan pembinaan projek ECRL yang telah bermula pada 2020 dan dijangka siap 2027. Maksudnya dia sebut ialah KB Sentral akan buat seiring dengan ECRL hok buat 2020. Dia tak royak kata KB Sentral Tunjung tu akan start buat bila. Dan saya cuba cari tengok, saya tengok hok bernama, saya cuba tengok hok lain. Yang di-mention hok jelas-jelas ialah dijangka siap pada penghujung 2026, tapi tidak disebut kata nak dibuat start bila. Jadi sendak alik dia lah. Start lah, belum ni tak start lagi pun tak apalah. Apa tu siap 2026 ni. Bangunan rumah sebutir pun tak payah rumah sebutir hak setikak lah ke. Rumah 3 bilik lah kita ambil basic. Dari sudut kontraktor, busuk-busuk pun nebulek dah kau siap. Kalau IBS dah siap kot, kalau ikat bata saya tak tahu dah tu. So kalau kata dengan tak ada saya pun itulah kata kita cubalah juga cari maklumat, kata apa progress learning. Paling tidak tahu progress tak apa dah. Cumanya tak ada apa-apa progress learning. Adik sendiri macam mana? Tak tahu lah. Setakat ni adanya sekadar khabar ni, rumus yang mana. Okey, bila rumus ingat ni kita sebut rumus #rumus. Letak bintang besar. Kita nak mention sebab takutnya nanti ni bukan fakta, sekadar khabar ni. Tapi kita nak sebut juga supaya mungkin benda ni betul, kita tak tahu. Tapi dia boleh memberi gambaran sebab apa projek ni tak siap. Rumusnya apa tu? Setakat didengarinya adalah pihak syarikat yang bertanggungjawab iaitu Wydad Group ni, dia tak dapat pembiayaan yang sepatutnya untuk melaksanakan projek ni. Saya tak tahulah sebab apa tak dapat tu. Adakah projek ni tak berdaya saing ke macam mana, wallahu alam. Dan dimaklumkan juga memang kerajaan negeri memang tak ada dana untuk didahulukan kepada syarikat ni untuk laksanakan projek ni. Sebab tu dia jadi tergantung lagu tu. Padahal kita tahu kalau ikutnya Wydad Group ni dia satu syarikat yang agak besar lah, yang mana kalau di Kedah pun dia ada terlibat dalam projek-projek lain juga di Kedah. Sepatutnya tidaklah jadi satu masalah untuk dia dapatkan dana untuk memulakan projek ni. Jadi tak tahulah sebab tu dia jadi rumus tu, sebab rumus ada tapi macam tak tally pula dengan keadaan semasa. Tapi yang penting kita nampak tak ada progress. Dia bila tak ada progress, rumus boleh berlaku dan benda boleh disebar. Cumanya betul ke salah, ini yang menyebabkan kita mahu sangat-sangat kerajaan negeri mengeluarkan apa itu proses learning. Proses learning kan sebenar-benarnya proses tu dah di stage mana dah. Tu yang pertama. Yang kedua, okey, bila kita sebut pasal rumus, dah alang-alang dah sebut pasal rumus ni lah. Marilah kita bincangkan beberapa kaedah untuk nak memastikan projek ini dapat dilaksana. Cuma di peringkat mula-mula lah ni kita bincang. Bila dikhabarkan bahawa tidak ada pemodal yang willing untuk membiayai projek ni, dari sudut KB Sentral Tunjung itu sendiri, adakah siapa peringkat dianya tidak
valuable ataupun tidak mempunyai nilai komersial sehingga kan sukar untuk nak mencari pembiaya bagi projek ni pada pandangan Adib. Dia kalau ikut plan dia tu selain daripada sesembah, dia ada benda dia ada kedai komersial. Saya tengok dia ada resident kedai, tapi lot-lot kedai komersial tu ada. Kalau ikut nilai dia pun dikira kira-kira dalam 64 juta. Satu nilai yang agak besar lah. Jadi sepatutnya saya tak tahu dengan tempat dia tu dekat dengan CRL, patut berada di Bandar Baru Tunjung. Banyak-banyak juga akan ada jajaran lebuh raya Kota Baru Kuala Kerai yang akan berhubung dengan lingkaran tengah. Yang mana sepatutnya tempat tu kita kata dia punya keboleh bangunan ataupun nilai komersial dia tu tinggi lah sebenarnya. Kalau projek tu nak dibuat dan nak cari pembeli tu sepatutnya tidaklah satu benda yang susah. Mungkin timing lah kot, sebab SRL siap 2027. Ini dah siap awal. Mungkin pelabur lihat timing tu tak apa nak masuk, wallahualam kita tak tahulah. Kita pun tak nak lah menyebarkan khabar ni ataupun ngupak lah kata bila puasa. Tapi kita bincang dulu. Kita bincang dulu. Sebab kita macam tujuan kita di Azam Kelantan tu, kita nak ada perbincangan sihat. Sebab di kedai-kedai kopi ada perbincangan sihat, tapi ada juga nakil-nakil kosong. Tapi kita tak silah kata walaupun rumus, tapi kita tak silah nakil kosong. Tapi kita nak kata okey, sekiranya rumus ni benar, so Adib, saya boleh bersetuju dengan Adib. Di 2024 ni mungkin tempat tu tak ada nampak kata segitiga emas ke, mahal hartanahnya, tak adalah kata macam tu. Tapi apabila ada beberapa projek tu, maksudnya dari sudut keboleh pasaran tu masih lagi ada sebenarnya, value tu masih lagi ada. Dan sebenarnya bagi orang yang nak pergi ke selatan Thailand, ni viral pelancong ke selatan Thailand, let's say lah kalau dia turun dekat Tunjung, lepas tu ada bah yang boleh pergi ke Sepadang atau Panjang ke gapo ke. Jadi maksudnya dia jadi satu kita kira center point jugalah sebenarnya. Ya, betul. So itu yang pertama. Yang keduanya, let's say lah kata ini ialah betul. Let's say lah kata ini ialah betul. Apakah ini merupakan masa sesuai untuk Kerajaan Negeri berhubung dengan Kementerian Pengangkutan untuk mendapatkan sebahagian suntikan dana ke ataupun endorsement berkenaan dengan projek ini untuk nak tarik pelabur-pelabur dan sebagainya? Dia sebenarnya benda ni dia gitulah. Bila kerajaan negeri tak mampu, mungkin kerajaan negeri salah satu cara yang dia buat adalah kena minta dengan peruntukan daripada kerajaan pusat lah. Sama tak tahulah melalui direct kepada Kementerian Keuangan ke macam mana kot. Kita mengharapkan yang penting projek ni boleh terlaksana, boleh direalisasikan dalam masa yang secepat yang mungkin. Sebab benda ni dinanti-nantikan oleh ramai rakyat Kelantan yang nak ada satu sesembah yang baru, yang selamat, yang selesa, yang dapat diintegrasikan dengan sistem pengangkutan awam yang lain macam bas rentas desa dan sebagainya. Jadi pihak kerajaan negeri saya berharap sangatlah kepimpinan kerajaan negeri mungkin boleh cari jalan untuk berbincang dengan Perdana Menteri yang merangkap Menteri Keuangan bagaimana cara untuk membiayai projek ni. Sebab benda ni bukan benda baru. Mana kerajaan negeri serah minta pembiayaan daripada kerajaan persekutuan. Macam untuk lebuh raya Kota Baru Kuala Kerai, yang mana satu masa disebut sebagai lebuh raya rakyat tu, yang mana asalnya kerajaan nak buat sendiri, tapi in the end diserahkan sepenuhnya kepada kerajaan persekutuan yang menggunakan jajaran yang sama, dan nama pun kekal, lebuh raya Kota Baru Kuala Kerai. Jadi bagi saya kalau tak mampu nak buat, come clean lah. Mana betul-betul bagi tahu bahawa kita dapat pelabur apa semua, jadi di atas kepentingan rakyat, minta kerajaan persekutuan untuk bagi dana untuk buat projek tu. Tak ada masalah. Saya rasa
Perdana Menteri yang sekarang ni rasa amat terbuka untuk bagi apa-apa juga untuk kepentingan rakyat. Penting kepentingan rakyat, bukan kepentingan mana-mana individu ataupun mana-mana pihak. Cuma saya bimbangnya sebab Tunjung ni dia dikenali sebagai satu tapak yang banyak adalah mana projek gagal pihak kerajaan negeri. Saya takut benda tu berulang ya lah. Boleh sebut antara projek-projek antara projek yang famous sekali adalah projek Legenda Tunjung. Lain mana sampai satu tahap tanah milik kerajaan negeri tu dilelong oleh bank. Allah. Tu maksudnya Legenda Tunjung dah. Legenda Tunjung. Jadi saya takutnya projek projek Campus Central ni kita tak silap berakhir dengan keadaan lagu tu juga. Harapnya dapat berjaya lah projek ni. Dan dengan kita juga nak melihat kesungguhan daripada kerajaan negeri, sebab dari sudut macam pelaburan yang boleh ditarik sebenarnya sebenarnya dari sudut branding Kelantan ni komersial. Betul. Kelantan ni komersial dan mudah. Tak adalah kata mudah sebab kita sendiri betul. Tapi paling tidak sasaran dengan kos yang disebutkan tadi 65 juta kan untuk nak buat 64 juta. Dengan kos 64 juta kita pun nak melihat dia kos yang achievable. Tak adalah kata projek yang terlajak besar ke apa dan sebagainya. Dan dia juga boleh menjadikan ruang kerjasama sebenarnya antara kerajaan pusat dengan kerajaan negeri. Okay. Cuma itulah dengan keadaan dia still rumours dan apa yang kita bincangkan still dalam ringkup what if. Okay. Bagaimana sekiranya? Saya lebih kurang macam tu. Mungkin kita kena tanya pandangan ni lah penonton pendengar, kalau dia ada maklumat ataupun ada pandangan lain bagaimana nak menjayakan projek ni. Kalau memang betul rumus tu betul, maksudnya tak ada pelabur ataupun pihak negeri tak ada dana untuk buat benda ni, macam mana nak buat juga. Ataupun let's say lah kata rumus ini palsu, rumus ini tidak wujud, dan anda yang mendengar dan menonton ni ada maklumat yang lain, mungkin boleh share juga dengan kami. Sebab pada saya ialah walaupun ada beberapa satira, ada beberapa gurau kasar yang menyatakan nak stay sembah kena Islam. Okay. Tapi sebenarnya kalau kita soroti sejarah ketamadunan Islam dahulu kala, bagaimana Ibnu Battutah boleh berlayar dan sebagainya. Jadi permusafiran, dan kita tengok bagaimana fasiliti-fasiliti yang wujud di Alhambra, Andalusia, yang menghubungkan antara satu titik dengan satu titik. Yang paling hampir sekali ialah zaman Khulafa' Ar-Rasyidin, zaman Sultan Abdul Hamid Han. Dia bersungguh-sungguh untuk nak buat projek kereta api yang menghubungkan Palestin, Hijaz, Istanbul. Jadi kerajaan Islam juga menitik beratkan perhubungan yang memudahkan. Apa yang Sultan Abdul Hamid Han buat ialah untuk nak mendekatkan umat Islam, menghubungkan umat Islam supaya boleh berpusat di Ka'batul Musyarrafah, Makkahul Mukarramah dan juga Madinatul Munawwarah. Sehingga kelon ni ada beberapa jalan kereta api yang cuba dilakukan oleh Sultan Abdul Hamid Han dijumpai di Jordan, tetapi tidak boleh berfungsi ialah kerana kejatuhan Khalifah Utsmaniyah. Dan itu yang kita nampak vision. Bahkan Sultan Abdul Hamid Han sendiri apabila tak dapat membuat pinjaman dana daripada istana Buckingham, kalau ikut rekod ada cubaan itu, maka Sultan Abdul Hamid Han membuat seruan kepada orang ramai untuk bersedekah untuk memastikan projek ini dapat dijalankan. Dalam masa yang sama convince Empire Jerman untuk turut melabur bersama. Sedangkan destinasi itu ialah destinasi-destinasi yang menghubungkan umat Islam dengan Kaabah, Madinah, Palestin dan sebagainya. Sebab itu yang saya tidak selesa apabila ada satira yang menyatakan, saya masih lagi cuba bersangka baik bahawa ayat itu keluar daripada satira.
Orang gurau kata nak stay sembah kena Islam. Saya cuba bersangka baik bahawa ayat itu tubik daripada, janganlah tubik daripada orang yang berperingkat pimpinan kerajaan negeri. Sebab kalau ayat itu keluar tetapi tidak selaras dengan apa yang berlaku dalam sejarah umat Islam, Khulafa Utsmaniyah yang saya sebutkan tadi, dia tidak ada so maksudnya Islam juga menggalakkan permusafiran dan juga memastikan fasiliti itu dapat diteruskan. Bahkan kalau kita tengok peristiwa hijrah, dengan Rasulullah memilih laluan yang berbeza, sebenarnya itu membuka laluan baru. Ya, betul. Membuka laluan baru yang menyebabkan akhirnya laluan itu diteroka. Diteroka menjadi kegunaan orang awam dan sebagainya. Jadi itu yang saya merasakan bahawa tak betul ayat yang sebab tu saya kata cukuplah ayat tu menjadi ayat gurauan. Janganlah kata saya masih lagi bersangka baik bahawa itu tidak keluar daripada mulut pimpinan. Tapi kalau keluar tu kita bimbang jugalah. So begitulah untuk ni. So kita mengharapkan ada progres terkini yang boleh dikongsikan kepada rakyat. Panjang lebar saya tiba-tiba pergi Sultan dah ambil jauh pergi. So menggambarkan walaupun kita bincang topik pasal isu Kelantan, tapi kita juga ambil sejarah ke apa semua untuk link bersama. Jadi apa kesimpulan yang nak wrap up oleh Hadib pada discussion kita pada kali ni? Macam khususnya orang yang nak balik raya, memanglah tahun ni 2024, tapi orang yang duduk naik bas ekspres sepanjang hayat-hayat dia. Kan macam saya di TBS, ada je orang ada kereta, tapi pakai kereta di TBS naik bas. So menggambarkan yang mereka sendiri pun tak saya juga nak teruk jam ataupun nak drive 8 jam. Bergambar 8 jam 12 jam. Kalau raya 12 jam. Dan sampai 24 jam pun ada. Saya setakat ni rekod saya 18 naik bas. 18 jam. Itu tahun pertama saya belajar universiti. Dan tu saya perik lah. Tapi tak apalah sebab kita tak memandu. Walaupun lama, tapi banyak kali memandu lebih 12 jam perik. Letih. Dengan puasa lagi apa semua. So kesimpulan. Jadi sebab itulah projek sesembah baru ni amat diperlukan oleh rakyat Kelantan, terutama sekali mereka orang yang di perantauan lah. Dia nak menggunakan sangat pengangkutan awam ni, bas ekspres terutamanya, untuk dia balik ke kampung halaman, jumpa dengan keluarga dan sebagainya dalam keadaan yang ceria. Kalau siapa-siapa tu dengan kebimbangan sudut keselamatan, ketidakselesaan pula, kena kalau waktu hujan apa semua, dengan bumbuh separuh tu memang ambil beg dalam hujan lah. Simpan beg dalam hujan, ambil beg dalam hujan tu tidak selesa untuk penumpang bas. Jadi kita progres yang pentingnya kita nak kerajaan negeri ni boleh paparkan sejauh mana, setakat mana progres progres projek ni. Berapa persen dah siap diluluskan ke dulu lancar dah, tapi berapa persen dah buat, betul ke dah akan siap dalam masa tempoh yang ditetapkan ke tu. Kita bimbang takut yalah macam saya sebut tadi, Bak Tunjung ni dia pernah ada sejarah buruk. Kita takut, kita tak naklah benda tu berulang lagi. Jadi itulah daripada saya. Apa pendapat anda dengan apa yang kita bincangkan di bulan puasa ni? Dalam podcast Azam Kelantan, anda boleh drop komen dekat YouTube channel. Tapi kalau anda dengar dekat Spotify, anda boleh post di media sosial anda, ataupun mungkin pakai pergi komen sama ada di YouTube, ataupun boleh juga komen dekat Facebook. Kalau anda komen di media sosial anda, jangan lupa letak hashtag Azam Kelantan. Kita cuba trace, kita cuba ni, dan dalam discussion yang lain kita akan petik dan baca pendapat-pendapat anda. Tapi kalau rasa macam kau takutlah pendapat ni, takut tersebar ke gapo, kalau nak kami susuk nama, rahsiakan nama rakyat lah. Nanti kita sensor-sensor lah, pandai-pandai lah benda gitu So gitulah untuk discussion kita pada kali ini. Pengharapan supaya orang Kelantan boleh balik
sama ada di luar musim perayaan ataupun di musim perayaan dalam keadaan yang selamat dan selesa dan berhubung antara satu yang lain. Itu saja daripada saya, Nizam Muhammad, dan saya Adik Faisal. Jumpa dalam discussion Azam Kelantan pada episod-episod yang akan datang, insya-Allah. Sekian sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.